أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Maksudnya kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah, maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan Al-Quran? Seolah-olah sekawan keldai hutan yang lari, melarikan diri ketakutan dari singa. Mereka tidak berpada dengan peringatan itu. Bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lambaran surat yang terbuka, yang diturunkan dari langit atau dibaca oleh mereka sendiri. Sebenarnya bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil, bahkan mereka tidak percaya dan tidak takut akan hari akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Oleh itu, sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Dan dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat, malaikat jika dikehendaki Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada orang yang beriman dan taat. Setelah kita baca tentang ayat-ayat yang berkait dengan hari kiamat, mereka yang masuk syurga dan mereka yang masuk neraka, yang diberi amaran oleh Allah Ta'ala, ditutup dengan mereka yang masuk neraka kerana menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Al-Quran yang dibaca, padahal mereka tahu Quran adalah mukjizat. Mereka tolak juga. Mati dalam keadaan kafir, dimasukkan ke dalam neraka. Punca mereka tak percaya, malaikat setelah mati baru percaya. Bila mati baru percaya, hari kiamat barulah percaya, maka imannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang kafir itu tidak berhak mendapat syafaat daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, daripada malaikat, daripada syuhada dan daripada ulama. Allah Ta'ala tidak izin untuk memberi syafaat pada mereka ini. Setunya Allah Ta'ala menyatakan sifat mereka di atas dunia. Dia ambil contoh daripada pemimpin-pemimpin Mekah. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Apalah hal perangai mereka ni? Iaitulah pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quranul Karim, menerangkan petunjuk dan pengajaran daripada Allah. Padahal mereka tahu Muhammad SAW adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang baik, seorang yang bijak, seorang yang tak pernah tipu orang. Mereka tahu bila Nabi ajak mereka masuk Islam, Nabi baca Al-Quran, mukjizat menjadi tanda kerasulannya. Tiba-tiba mereka berpaling. Ka'annahum humrum mustanfirah. Seolah-olah mereka itu seperti keldai liar, iaitulah kuda belang.
Kuda belang yang tak boleh dipelihara untuk jadi tunggangan. Macam kuda dan keldai. Kerana liar. Dalam mazhab Syafi'i, kuda belang halal dimakan dagingnya. Keldai belang, keldai liar. Keldai jinak tak boleh makan daging. Dinasahkan halalnya ketika perang Khaybar. Maka tak boleh makan daging keldai. Daging kuda boleh makan. Adapun keldai liar yang disebut dengan kuda belang, yang berbelang itu boleh makan, halal dalam mazhab Syafi'i. Mereka sangat liar walaupun kuda. Dibandingkan pemimpin-pemimpin jahiliah Mekah yang liar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW yang lahir dari Quran, laksana keldai yang liar, yang melarikan diri, farrat min qaswarah, melarikan diri ketakutan daripada singa-singa yang memburunya. Itu mengikut terjemahannya. Setengah ulama menafsirkan, iaitu Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahak ibn Kaisan, mengatakan qaswarah ni ialah pemanah-pemanah yang memburunya, bukan singa yang memburunya. Setengah ulama pula mengatakan singa yang memburunya. Tak kelah singa ke manusia ke, dia lari belaka. Dia lari belaka. Itu perbahasan dari segi bahasa saja. Tak jadi masalah. Yang pentingnya, mereka yang kafir itu melarikan diri daripada Quran macam keldai liar, kuda belang yang lari daripada pemburu. Sama ada pemburu tu orang yang memanah, yang menembak, ataupun singa yang mengejar dia. Lari takut nak dengar ucapan Nabi, nak dengar ceramah Nabi. Zaman ni siapa buat lari dengan bah benar. Serupa ni. Farrat min qaswarah. Lari, macam lari takut, tak mau dengar. Bila nak terang tentang Quran, tentang Islam, tak mau dengar, lari. Melarikan diri daripada petunjuk-petunjuk yang nak disampaikan kepada mereka. Bal yuridu kullu mar'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang daripada mereka itu kalau boleh dibawa surat yang dihantar kepada mereka. Surat yang dihantar, yang diutuskan kepada mereka, kalau boleh nak suruh hantar surat. Dia tahulah Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis, nak hantar surat macam mana? Kalau boleh nak suruh Tuhan hantar surat. Ada tanda-tanda yang terang, ini pelawak belaka, bohong belaka, mereka tak mau ikut sebenarnya. Tak mau ikut, macam-macam alasan. Kami tak ikut, melainkan kami nampakmu naik ke langit, wahai Muhammad, membuat turun kitab. Kami nampak kitab tu diturunkan, baru kami percaya. Nak suruh tunjuk mukjizat tak percaya juga. Dia kata sihir pula. Kalla, sebenarnya, balla yakhafuna al-akhirah, bahkan mereka itu tidak takut langsung kepada hari akhirat. Itu sebenarnya. Mereka tak takut ke hari akhirat. Bila disebut akhirat ni tak nampak lagi, dia kata. Tak nampak pun, orang cerita saja. Bahkan ada yang berani bercakap, hak mati tak balik khabar kita, dia kata. Hak mati dah dikambus dalam kubur, tak pikah bangun mai royak kita tak ada pun. Dia buat main-main pula. Menunjukkan mereka tak takut pada hari akhirat. Walaupun disebut akhirat, dia tak takut. Maka dia ke atas dunia ni saja, gomolah di atas dunia ni. Buatlah apa orang beri apa ambil. Jangan peduli. Akhirat tu belakang kira. Ini kerana tak takut pada hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sebenarnya ingatlah, sesungguhnya ia, Quran itu adalah tadhkirah, adalah peringatan daripada Allah, pengajaran daripada Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni bukan main-main. Quran adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara, maka sesiapa yang menghendaki, ambillah pengajaran daripadanya. Tuhan tak paksa. Wa man syaa'a falyu'min,
Wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, siapa nak kafir, Allah kepadamu. Maknanya, siapa yang nak, maka dia mengambil pengajaran berquran, maka beriman dan percayalah dia. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan tidaklah mereka itu mengambil pengajaran berquran itu melainkan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui untuk pilih siapa yang dihendak orang tu jadi beriman, siapa yang dia nak orang tu tak jadi beriman. Kepada orang yang Tuhan pilih dia layak beriman, Tuhan beri hidayah pada dia. Orang tak layak beriman tak dapat hidayah. Yang tak layak beriman ni macam iblis. Iblis ni dia berasa dia cerdik dah. Dia pandai dah, dia bijak dah. Ni manusia kita juga. Kalau manusia tu berasa dia cerdik sangat, dia bijak sangat, tak bergantung dengan Tuhan. Dengan akal dia bijak dah lalu, cerdik dah lalu, maka orang ni tak layak dapat hidayah. Tuhan lock dia lah. Tuhan lock. Macam iblis, dibiarkan kerana sombong dan takaburnya. Dan syaitan yang ikut iblis ni, minal jinnati wan nas, daripada jin pun ada, daripada manusia pun ada. Iaitulah yang jenis berasa dia pandai, dia bijak. Maka Allah Ta'ala menghendaki siapa yang beriman, berimanlah. Dan Allah Ta'ala tak menghendaki tak beriman, tak dia beri hidayah padanya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang layak ditakwakan kepadanya. Kita mesti bertakwa kepada Allah, mengikut perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau kita ada sifat takwa, maka Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada kita. Allah Ta'ala akan tolong kita dalam menjalani hidup. Kalau orang tu dia bodoh sekalipun, kalau ada takwa, ingat Tuhan, Tuhan beri hidayah. Kalau orang tu cerdik macam mana sekalipun, dia bukan ahlu taqwa, tak takut ke Tuhan, berasa dia bijak cerdik sangat, tak layak dapat hidayah. Itu maknanya. Wa ahlul maghfirah. Dan Allah lah yang layak kita beristighfar kepadanya. Disebut dalam hadis kursi, firman Allah Ta'ala, ana ahlu an uttaqa faman ittaqani falam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlu an aghfiralah. Tuhan kata, Allah Ta'ala berfirman, akulah yang ahli yang layak ditakwakan kepada aku. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, tak jadi Tuhan yang lain daripada aku saja Tuhan dia, maka dia layak mendapat keampunan daripada aku. Hanya ahli takwa yang takut pada Allah, yang balik pada Allah, yang ingat pada Allah, yang sentiasa minta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, inilah yang layak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.